أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai masjid Tun Khalil Tanjung Minyak Melaka, yang saya hormati Tuan Pengerusi dan ahli-ahli lembaga masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ini, dan semoga pada pagi ini semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada keluarga baginda, sahabat baginda, isteri serta anak-anak baginda, dan seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, para guru kita, mereka yang berjasa kepada kita, kepada mereka semua dengan lafaz syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu. Semoga pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah semoga majlis kita ini mendapat menambahkan ilmu, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kerana kita masih lagi dalam suasana sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan yang diingatkan kepada kita kelahiran keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznih wa sirajan munira, kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katakanlah, wahai Muhammad, inna arsalnaka syahida, sesungguhnya aku ini diutuskan. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu wahai Muhammad, syahida, sebagai penjanji saksi kepada mereka untuk beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhir, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran, memberi berita gembira tentang kehidupan di dunia dan kembalinya kita di akhirat nanti. Kepada siapa yang beriman, berita gembiranya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Dan barang siapa wa nadhira, dan memberi berita ancaman, amaran tentang kedahsyatan hari kiamat, azab siksaan di dunia, dan apa jua yang berlaku di akhirat lebih dahsyat daripada apa yang Allah janjikan di dunia dan di akhirat nanti, sebagai pemberi ancaman. Wada'iyan ila Allah biizni, untuk mengajak manusia menyeru kepada agama Allah
yaitu agama yang benar yang diredai oleh Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam, hanya agama yang diredai oleh Allah ialah Islam yang kita anuti. Wa sirajam munira, menjadi cahaya yang menerangi petunjuk sepanjang jalan kehidupan kita menuju ke akhirat. Itulah kehidupan kita di dalam kita beriman, mencintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah dengan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dilengkapkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Al-Quranul Karim, menjadi pegangan dan panduan kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lan tadillu ma antamassaktum bihima. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma antamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata Rasul. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkara. Selama mana kamu berpegang kepada kedua perkara ini, tidak akan sesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Iaitu Al-Quranul Karim, kalam Allah, dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggal oleh Nabi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi, sama ada dari sudut perbuatan Nabi, kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi, ataupun apa yang diikrarkan oleh Nabi, sama ada ianya boleh dibuat atau tidak boleh dilakukan, ataupun yang ketiga min sifatin, daripada akhlak dan sifat perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sebagai sunnah, atau menjadi panduan kepada kita dalam kehidupan dan menjadi sumber hukum kepada kita dalam penentuan hukum syarak di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita berjumpa, dan sekali lagi kita doakan negeri dan negara kita supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang kata berbagai-bagai ujian, dan sekali lagi diberikan balik tanggungjawab kepada tuan-tuan, kepada kita semua, mandatnya untuk menentukan pentadbiran perjalanan siasah bagi negeri dan negara kita. InsyaAllah, yang penting dalam tempoh ini, kita berada dalam keadaan aman. Kita berada dalam keadaan harmoni. Kita berada dalam keadaan jauh daripada perpecahan, peperangan, perbalahan, pemberontakan, kekacauan. Wa na'udzubillah, tuan-tuan. Jadi gunakan kematangan kita sebagai orang yang beriman, maka nikmat-nikmat ini haruslah kita jadikan sebagai nikmat perpaduan hidup berkasih sayang, walaupun ada perbezaan pandangan dan sebagainya. Jangan sampai ianya memutuskan hubungan kita, mengganggu gugat keamanan dan ketenteraman kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah tuan-tuan. Okey, insya-Allah kita pagi ini kita teruskan perbincangan kita pentingnya agama ataupun pegangan yang disebut akidah dan kepercayaan kita kepada Allah dan apa sahaja yang diimani. Kerana keimanan dan ketakwaan ini adalah merupakan asas. Kalau kita lihat dalam perkara yang sebelum, maka peranan iman atau akidah menjadi pelengkap dan prasyarat untuk segala amalan kita, kebaikan kita yang kita buat di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seorang kita hidup di dunia ini beramal dengan berbagai-bagai amalan yang baik, kalau sedekahnya bukan sedikit, kalau salatnya bukan sedikit, kalau dia menyumbang bukan sedikit, menolong orang bukan sedikit, apa pun yang dibuat, kalau tidak diletakkan dengan asas keimanan yang betul, kita takut amalan-amalan yang baik tadi tidak dapat memberi manfaatnya semasa di akhirat. Bila amalan tidak boleh diterima sebagai suatu amal soleh di akhirat? Bila tidak ada asas keimanan, pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin
faja'alnahu haba'am manthura, kata Allah. Dan kami Allah Subhanahu wa taala tujukan perbicaraan kepada mereka yang telah mengerjakan dari berbagai-bagai jenis amal saleh. Siapa mereka yang ditujukan tadi? Mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menafikan rasul-rasul yang diutuskan kepadanya, yang menafikan kedatangan hari kiamat. Mereka itu tidak disebut sebagai beriman. Walau apa pun yang mereka lakukan, kata Allah, ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura, kata Allah. Maka apa yang dilakukan semasa hidup di dunia ini, maka amalan-amalannya tadi menjadi seperti debu yang berterbangan, debu yang tidak melekat, tidak menambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbandingan Allah Subhanahu wa taala lagi ke atas orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-18? Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asib la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Yaitu bandingan segala kebaikan dan amal usaha oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, mengingkari akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ialah seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh sesuatu faedah daripada apa yang mereka telah usahakan, maka segala amalannya sia-sia sahaja amalan itu, dan kesannya kesesatan yang jauh dari kebenaran. Inilah ingatan Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang tidak beriman tapi melakukan amal soleh. Tapi kita dah dikurniakan nikmat iman. Jawabnya apa? Pelengkap kepada keimanan kita beramal. Pelengkap kepada keimanan kita, kita dah percaya Allah Tuhan kita. Kita percaya kepada malaikat. Kita percaya adanya hari kiamat, adanya pahala dan dosa, adanya syurga dan neraka, akan ada kebangkitan pada hari kiamat nanti. Ada wajib yang kita imani kepada para rasul dan kitab yang diturunkan. Kalau sekadar percaya sahaja, tidak disertai dengan amalan, tidak disertai dengan amal ibadat untuk kita mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita tadi, wa na'udzubillah, kita takut tidak dapat menyelamatkan kita daripada azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dah beriman? Jawabnya, tuntutan orang yang sempurna imannya apabila kita melakukan amal-amal soleh yang menjadi syarat dan pelengkap. Itu yang kata para ulama, kalau iman tanpa amalan, perbandingannya kasyajaratu kasamaratin. Apa bandingannya? Seperti pokok yang tak ada buah. Pokok yang tak ada buah. Pokoknya rimbun, pokoknya daunnya lebat, tapi buahnya tidak dihasilkan. Ini yang kita takut tuan-tuan ni, jangan sampai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah tidak disertai dengan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh yang kita lakukan itulah yang akan menimbah dan meningkatkan keimanan kita. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang beriman? Dia kata, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan dan ketakwaan mereka. Nak ingat bahawa iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman
yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Bila dia jadi bertambah? Apabila kita menambahkan amal-amal ibadat kita. Bila dia jadi bertambah? Apabila kita berjaya menahan nafsu tuntutan kita yang bertentangan dengan apa yang Allah perintah, yang kita hendak dengan apa yang Allah perintah. Kita mentaati perintah Allah, kita meninggalkan, walaupun nafsu kita boleh buat, kemampuan kita boleh buat, tetapi Allah kata jangan buat. Walaupun kita kata tak nak buat, tapi Allah kata kena buat. Jawabnya, maka iman dan amalan-amalan kita tadi akan menambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatan Allah Subhanahu wa taala lagi dalam konteks kehidupan kita yang sementara yang kita lalui dengan amal-amal soleh tadi, yang kita tidak melakukan amalan dan kebaikan kita, apa perbandingan dengan Allah Subhanahu wa taala? Wallazina kafaru a'maluhum kasarabim baqi'atin yahsabuhu zam'an ma'an hatta iza ja'ahu lam yajid syai'a wa wajadallahu indahu fawaqqahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang kafir, iaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, amal-amal mereka itu umpama seperti bayang-bayang air yang panas di atas. Bayang-bayang air panas kita nampak kalau musim panas, kita duduk kat lebuh raya, katalah jarak yang panjang, kita nampak macam ada air. Bayang-bayang air di atas tanah yang rata, yang disangkakan air oleh orang yang dahaga, lalu mereka pun pergilah ke arah tersebut. Dan apabila datang ke tempat itu, mereka tidak mendapati apa-apa yang disangkakan airnya. Demikianlah juga ke atas mereka yang tidak beriman, mereka tidak mendapat faedah daripada sangkaan ke atas amalan-amalan yang mereka lakukan, ia apabila semasa hidup di dunia. Kenapa mereka menyangkakan? Mereka menyangkakan amal sahaja cukup untuk dia diterima oleh Allah, tetapi tidak disertakan dengan iman. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amalannya di hari yaumul mahsyar. Dan ingatlah bahawa azab Allah ataupun segala urusan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, wallahu sari'ul hisab. Urusan kiraan Allah pada hari yaumul mahsyar nanti amat cepat. Tak perlu kalkulator, tak perlu orang kata apa accountant, tak perlu apa, semuanya cukup Allah mengatakan iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan perihal orang yang tidak beriman, iaitu orang kafir, akan rugi dan hampa di akhirat kelak kerana amalan-amalan mereka yang baik tidak dapat menolong untuk menyelamatkan mereka daripada azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ibarat seperti orang yang dahaga di padang pasir pada tengah hari panas yang terik, dan apabila mereka melihat bayangan sinaran panas dari jauh seperti air, setelah mereka sampai di situ hampa sahaja kerana bukan air yang sebenar tetapi bayangan, kerana tidak mereka mendapat sesuatu. Kenapa mereka tidak dapat sesuatu tadi? Kerana tidak disertakan dengan akidah, kepercayaan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini dalam pentingnya kehidupan kita, apa yang dikatakan sebagai akidah dan kepercayaan, maka akidah dan kepercayaan, keimanan dan keyakinan ini menjadi syarat dan pelengkap. Bagaimana sifat kita dalam konteks beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka keimanan kita adalah keimanan yang yakin. Tidak ada taradud, tidak ada syak, tidak ada waham, tidak ada zan tentang kewujudan, keesaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nak mengenal Allah? Bagaimana kita nak mengenal Allah? Ulama mentafsirkan, untuk mengenal Allah, kita mengenal kepada sifat-sifatnya. Mengenal Allah, kita mengenal pada sifatnya. Kalau kita belajar, iaitu wajib
pada setiap mukallaf untuk mengetahui Allah mempunyai atau Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, bersifat dengan sifat kebesaran dan keagungan, dan sekurang-kurangnya wajib kepada kita mengetahui 20 sifat kamalat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, ada yang disebut dengan sifat dengan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, yang dipecah daripada sifat 20. Sifat nafsiyah ialah sifat Allah Subhanahu wa taala, wujud. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala tadi akan menyempurnakan keimanan kita. Kalau orang kata Allah tak ada, wa na'udzubillah. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi dengan sifat salbiyah, wahdaniyat, kudrat. Bila dah wujud, maka Allah sifatnya tunggal, Allah sifatnya kekal, Allah sifatnya. Maka di situlah kita mengenal Allah dengan sifat-sifat yang sempurnanya. Dan wajib kita mengenal Allah bukan sekadar sifatnya, kita mengetahui apa yang tidak layak bagi Allah. Tidak sepatutnya kita bicarakan Allah agaknya sifat lupa kot hari ni nak turunkan hujan. Wa na'udzubillah. Maha suci Allah daripada kesilapan, maha suci Allah daripada kekurangan, maha suci Allah daripada kealpaan. Allah nak turun atau tak turun, itu hak Allah. Tak ada sifat terlupa. Maka kita menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Wajib kita ketahui. Yang ketiga, apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat apa? Yang harus bagi Allah. Walau tahu sifat wajibnya 20 ke atas kita orang mukallaf untuk mengetahui, yang mustahilnya juga 20, yang harusnya berapa? Yang harusnya berapa? Satu aja bagi Allah, harus bagi Allah. Mungkinat untuk melakukan apa yang dia kehendaki atau tidak melakukan apa yang dia tidak kehendaki. Allah hari ini tak nak turunkan hujan, tak ada siapa boleh paksa, tak ada siapa boleh suruh, tak ada siapa boleh halang. Nak turun atau tak nak turun, nak jadi atau tak nak jadi, nak tumbuh atau tak nak tumbuh, harus bagi Allah. Nak panjangkan umur kita atau nak memendekkan umur kita, harus bagi Allah. Melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman, supaya keimanannya tadi kita mengenal pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Mengenal yang pertama kita beriman kepada Allah, kita mengenal pada sifatnya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala pada namanya, pada asma'nya. Walillahil asma'ul husna. Kita mengenal Allah pada namanya. Ar-Rahman, Al-Raqib, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar. Semua nama-nama Allah yang kita hafal dalam Asma'ul Husna menggambarkan sifat kesempurnaan, ketinggian, kebesaran Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk. Makhluk kuat ke kita sama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan? Kuat kita atas tenaga yang ada je. Kita ni kuat atas tenaga yang ada pada kita. 2 jam letihlah kita. 2 jam kan penatlah kita kalau main bola tak? Allah Maha Suci Allah. Dia mengurus mentadbir dunia, tak ada penat, tak ada letih, tak ada mengantuk, tak ada orang kata bosan, tak ada. Pada Allah segalanya sifat yang maha sempurna atas nama yang diletakkan ataupun yang disebut oleh Allah. Kita mengenali Allah dengan nama-namanya. Kalau namanya Allah itu Ghaffar atau Ghafur, sama tak
namanya dengan kita manusia Abdul Ghaffar? Sama tak? Nama kita Ghaffar, tapi pemaaf tak kita tuan-tuan? Belum tentu pemaaf. Tak? Tapi nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, pemaaf Allah. Sebesar mana pun dosa yang dilakukan oleh manusia, tetap ada keampunan, kemaafan di sisi Allah. Seengkar mana pun manusia, masih ada ruang keampunan Allah sebelum datangnya bila nyawa di pangkal hakum. Bila dah pangkal hakum, dah nyawa dah orang kata dah nyawa-nyawikan, baru nak menyesal, pintu taubat tertutup ketika itu. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya keimanan, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengenal Allah. Yang ketiga, kita mengenal Allah dengan apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta muzakkir, kata Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan-penciptaannya yang maha sempurna, yang maha luar biasa daripada kemampuan akal manusia. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kata Allah. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta-unta yang kami jadikan di padang pasir? Boleh berjalan, boleh simpan air, boleh bawa, boleh tu, tak ada apa masalah pun. Fikir kita nak buat air, letih unta ni tak ada air. Tapi Allah berikan kurniaan ciptaan unta tu apa? Dia boleh berjalan, dia boleh simpan air, dia boleh tak. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah pasakkan bumi dengan bukit bakau. Bukit bakau yang orang kata cantik, tersusun indah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana Allah bentangkan bumi yang terhampar ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah, orang kata, bukit gunung ganang yang begitu hebat tadi, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta muzakkir. Maka katakanlah wahai Muhammad, berikanlah ingatan kepada umatmu supaya mentauhidkan Allah, Tuhan yang maha berkuasa, menciptakan segala-segala apa yang ada di dalam makhluk di dunia ini, dan Allah yang mengaturkan penciptaannya yang begitu indah. Indah, tuan-tuan. Bumi Allah ini luas. Bumi hamba Allah ini luas, indah, lengkap, cantik. Di mana Allah susunnya. Tapi yang rosakkannya siapa? Manusia. Yang merosakkan manusia. Apa gambaran Allah bila sebut tentang bencana hari ini? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Bumi yang cantik-cantik yang Allah dah bagi, dengan ekosistemnya yang betul, dengan sistemnya yang tersendiri, cantik Allah susunkan dah. Tetapi akan rosak. Kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah berlaku kerosakan di atas muka bumi ini bukan sebab salah ciptaan Allah, tetapi kerakusan tangan-tangan manusia. Ini yang kita jaga, tuan-tuan. Nikmat alam yang Allah kurniakan kepada kita. Ma farratna fil kitabi min syai', kata Allah. Tidak Allah jadikan atau Allah tinggalkan segala apa-apa yang ada di dalam hidup ini, kecualinya semua dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan tidak Allah jadikan sesuatu di atas muka bumi ini yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Semuanya ada. Orang tanya pula, kalau ada kenapa tak boleh dimanfaatkan? Apa contohnya? Kita, Allah ciptakan babi, Allah hidupkan babi. Allah ciptakan babi. Babi bukan kita yang ciptakan, Allah yang ciptakan. Allah tanya, kalau dah babi Allah ciptakan, kenapa tak boleh makan? Kan ada manfaat. Saya tak? Kalau manfaat dia pula, mana lebih untung?
Ternak babi ke ternak kambing? Lepas kaya, kalau nak kaya lah. Ternak babi lah tak? Tapi kalau ada manfaat, kenapa tak boleh buat? Kan kata tadi semua yang Allah jadikan ada manfaatnya. Apa manfaat yang Allah jadikan sedangkan benda tu diharamkan? Sia-sialah Allah jadikan. Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Allah, kalau dah ada tak, ada pokok tadi, boleh buat arak. Arak pun Allah juga yang makhluk menjadikannya. Manusia dengan itu jadilah dia arak. Daripada ciptaan Allah juga. Tapi kenapa arak pula diharamkan? Kan senang arak dihalalkan, ya tak? Lagi untung kita berniaga. Buka kedai kopi baru RM3 satu cawan. Jual arak satu kejap berapa? RM20, RM30. Nak kaya mana cepat? Jual arak. Tidak. Walaupun perkara itu diharamkan, tapi Allah tunjukkan kepada kita apa dia? Itulah ujian pada kita, kerana apabila disebut haram, disebut dilarang, dia jadi apa? Barulah kita, oh ini araknya. Jadi ujian pada kita apa? Adakah kita ini nak mentaati perintah Allah atau hendak menjauhkan, meninggalkan ujian ataupun apa yang dilarang oleh Allah? Itulah yang namanya kehidupan kita ini ujian. Untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita, yang taat kepada Allah ataupun yang patuh kepada Allah, ataupun orang yang ingkar, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan senang kalau dilarang, jangan wujud. Ya tak? Jangan wujudkan, selesai masalah. Tapi mencabar tak kalau benda yang dilarang tapi tak wujud kat dunia? Jawabnya, benda yang dikatakan baik dan benar-benar baik dan terbaik apabila kita melepasi sesuatu ujian tadi. Allah jadikan sesuatu tadi bukanlah sia-sia sahaja. Ada manfaatnya, ada kebenarannya, ada pengajarannya untuk kita. Untuk yang diharamkannya tadi, kan senang kalau otak kita kata apa dia? Otak kita ni, pemikiran manusia, tak payah wujud benda tu. Itu saya kata, kan senang kalau Allah jadikan semua makhluk ni beriman. Tak adalah payah nak pening-pening kepala ke tak? Semua beriman. Ada boleh tak Allah berjadikan? Boleh. Tapi Allah biarkan kita, letakkan kita, diuji kita sama ada beriman atau tak beriman. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kamu orang yang paling baik amalannya. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, kita selalu mengatakan kita ini beriman. Ayahsabul insanu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah cukup untuk kamu mengatakan kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji dengan berbagai-bagai ujian? Apa ujian kita? Ujian kita, benda yang diharamkan untungnya berganda. Kan? Yang diharamkan untungnya besar semua tuan. Jadi kalau manusia yang rambang mata, yang mementingkan keuntungan, buat aja, aku tak kisah, semua boleh. Itulah ujian pada kita. Benda yang diharamkan juga kadang-kadang mudah aja. Yang halal ni susah lah. Nak buat ni. Ini yang ujian pada Allah. Apa kata Allah? Ayahsabul insanu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kamu mengatakan kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita di sekolah, cikgu di sekolah nak letakkan murid tu nombor 1 kedudukan dalam kelas, macam boleh main letak aja? Jawabnya ada apa? Ada ujian.
Ujian membaca, ujian menulis, ujian matematik, ujian bahasa Malaysia, ujian ni. Okey, ujian saja cukup ke? Memang budak ni dapat semua baik tapi perangai tak baik. Macam? Kalau kita kat sekolah, perangai, apa ni? Akhlak. Kalau ditulis, memuaskan. Macam? Tapi resultnya baik, perangainya amat baik. Macam? Pelengkap. Jawabnya, ilmu yang kita dapat, anak-anak untuk kita, disertai dengan akhlak yang baik. Barulah kita panggil kat sekolah pelajar contoh. Betul cikgu? Betul? Jadi nak tahukan pelajar tu dapat nombor 1, adalah ujiannya. Adalah ujiannya, adalah latihannya, adalah peperiksaannya untuk menguji siapa di antara kita. Kita ada anak 8 orang lah katakan. Bukanlah ibu bapa kerja kita nak menilai anak, tak? Tapi kita tahu tak perangai anak kita? Kita tahu. Mana yang boleh gonding, mana yang tak boleh gonding, mana yang boleh suruh, mana yang tak boleh suruh. Akhirnya duduk diam-diam, kita duduk berdua lelaki bini tak? Anak kita yang nombor 5 ni dalam banyak-banyak ni dah seorang. Walaupun tak membanding, tapi akhirnya kita keluar tak agak-agak tuan-tuan? Rupanya apa? Dalam kita menilai 8 orang anak kita tadi, kita menilai dalam pelbagai aspek. Semua dah tak duduk kampung dengan kita. Tapi yang seorang ni sentiasa telefon. Memanglah anak aku ni seorang jarang jumpa. Semua tak jumpa, jarang jumpa. Tapi telefon tak lepas. Yang seorang ni pantang cuti, mesti balik. Katakanlah tak. Pantang cuti, mesti balik. Yang seorang ni dah 2 tahun tak ada berita macam hidup ke, mati ke, apa ke, diam aja. Bini pun tak telefon, anak pun tak telefon, cucu pun tak telefon. Akhirnya antara 8 orang anak kita punya penilaian macam mana? Kita pun menilai anak kita kan, betul tak? Yang ni tenang nanti aku nak kata, tapi tak cakap lah. Kita tak cakap depan anak kita, kau ni terbaik, kau ni tak baik, kau ni lemah. Tak, nanti kecil hati anak. Tetapi pada ibu bapa, dia menilai anaknya. Barulah dia kata, dia lah anak. Itulah kehidupan kita, menilai sejauh mana kehidupan kita ini. Jadi kalau dilihat dalam kehidupan kita ini, akan mengingatkan kepada kita keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah akan menambahkan, disertai dengan kita menambahkan amalan-amalan kita di dalam kehidupan kita ini. Dan janganlah kehidupan kita ini tidak menjadikan kita ini tidak bermatlamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Keadaan orang yang hilangnya tiada matlamat dan tujuan. Sebagai perbandingan, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum, kata Allah. Adapun orang-orang yang kafir, na'udzubillah tuan-tuan, Allah bandingkan, mereka menikmati kehidupan kesenangan di dunia ini, mereka makan dan minum sepuas-puas hatinya. Apa yang Allah bandingkan? Na'udzubillah. Allah bandingkan mereka yang tidak beriman dengan tidak ada halal haramnya, tidak ada batasannya, tidak ada hadnya, maka Allah bandingkan sebagaimana binatang-binatang ternakan yang makan dan minum. Kerjanya makan, minum, makan, minum. Tak ada halal, tak ada siang, tak ada malam, tak ada harus, semua boleh je. Letak apa boleh. Ini wa na'udzubillah, bandingan Allah. Kalau orang yang tidak beriman, maka diletakkan apa saja, semuanya bedal. Tapi kalau orang yang beriman, setiap apa yang nak diperolehi, setiap apa yang dikerjakan, setiap apa yang dinikmati, kita akan bertanya, dari mana sumbernya? Adakah kita mengambil hak orang? Adakah kita menipu orang? Adakah kita menzalimi orang? Wa na'udzubillah. Kita hendakkan rezeki yang kita nikmati tadi dari sumber yang halal, dari sumber yang suci, dari sumber yang diberkati. Kalau sekadar hidupnya bermatlamatkan kekayaan dan kekesenangan, maka kita takut matlamat akan menghalalkan cara. Matlamat yang menghalalkan cara ini tidak
dapat menyelamatkan kita di dunia yaumul mahsyar nanti. Matlamat yang menghalalkan cara dalam hidup kita ini menjadikan rezeki apa yang kita nikmati tiada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takut tuan-tuan, dalam hidup kita ini satu yang hilang daripada kita namanya barakah, berkat. Ini yang kita takut. Allah kurniakan kita sihat, takut sihat tidak mendatangkan keberkatan. Allah kurniakan kita harta, harta tidak ada keberkatan. Allah kurniakan kita ilmu, ilmu yang tidak diberkati. Allah kurniakan kita rumah tangga, kehidupan berkeluarga, anak pinak, cucu cicit dan sebagainya. Kita takut harta yang ataupun kurniaan kita yang kita beri tadi tidak dapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan yang kita hendak tadi, apa pun dianugerahkan oleh Allah, disertailah dengan keberkatan. Bagaimana perkara ini akan mendapat keberkatan? Bagaimana apa yang kita nikmati ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah? Ini yang kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilekakan atau dilalaikan tentang harta kamu dan anak penak kamu, keluarga, cucu cicit kita tadi, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dikurniakan oleh Allah berbagai rezeki dan nikmat, maka bertambahlah ingatan kita, kesyukuran kita, keredaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikurniakan kita ini berbagai-bagai nikmat, wa na'udzubillah, nikmat yang kita kecapi, semakin melupakan kita dengan Allah. Tak apalah, semayang tak apa, puasa pun tak apa, semua main tak apa je tuan-tuan. Mana lebih penting antara niaga dengan solat, katakanlah. Kat kita ni hari-hari tak? Panjang ke solat? Tidak. Berat ke solat? Tidak. Susah ke solat? Tidak. Tapi berat nak buat. Kadang-kadang siapa, katalah contoh, kita ramai peniaga pasar malam. Pasar siang tak, jarang ke tak? Tak, pasar malam. Waktu bila pelanggan datang pasar malam meriah, tuan? Maghrib 6.45 sampai 7 suku. Pokoknya meriah tak? Waktu bila maghrib datang? Pukul 7. Mana nak? Nak teruskan meniaga ke nak berhenti sekejap salat maghrib? Salah ke meniaga pasar malam? Tak salah. Orang pasar malam kata, Ustaz, saya tak jual benda haram. Semua saya jual benda sedap-sedap. Mi kari, lontong, lemak, ayam, apa semua. Barang keperluan semua ada kat situ. Tapi apa dia? Jangan sampai perniagaan kita tadi melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok, bagi tengok, ya Allah, aku pun jadi penyumbang juga. Waktu maghrib kita pergi pasar malam. Jadi kita jangan menyumbang waktu tu. Kalau nak pergi pasar malam, kita pergi awal sikit. Pukul 5.45 kita pergi, katakanlah. Kita pun tak nampak, tak? Ini kita pergi pukul 7, kita pun tersama juga masuk terperangkap dalam jerat tu. Bukan pendek pula pasar malam tu, panjang pula, tak? Nak balik ke kereta dah sampai rumah dah dekat pukul 8 malam. Jadi kita pun bersama dengan mereka. Jadi salah ke berniaga pasar malam? Tak salah. Yang salahnya, jangan sampai berniaga pasar malam terlupa nak bersolat. Berat ke solat?
tak berat mana pun. Saya tengok tuan-tuan ramai, ada kawan-kawan saya yang berniaga kain baju, kawan-kawan Kemboja lah. Ada 2-3 orang kawan-kawan Kemboja. Dekat kereta dah siap dah. Dia bukan bawa apa, dia bawa pelantau papan. Papan tu berlipat, dia tak? Plywood, dia buat macam sejadah. Dia tahu baru berniaga pasar malam ni kadang-kadang kawasan tak rata, tak usah tak. Dia buat kata apa beli? Oh, dia kata papan. Ingat papan meja? Tak ada, dia kata papan semayang. Datang waktu maghrib, dia pun dah tahu itu tapak dia pun dah siap-siap dia punya ala kiblat dia. Dia kata, okey, datang maghrib, dia pun bentang papan tu, ambil sejadah lapik kan. Yang isteri, niaga dulu. Lepas tu, habis suami semayang, isteri tolong. Habis suami semayang, isteri pula semayang. 10 minit, tak sampai 10 minit. Dia kata apa? Maghrib ni tight. Kalau isyak ni boleh gagah. Kenapa? Pukul 10 malam kan boleh balik lagi ke rumah. Jadi persoalannya, jangan sampai perniagaan kita, apa-apa yang kita lakukan, nikmati, diberikan dengan berbagai nikmat, jangan lupa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang bertujuan dan bermatlamat. Satu lagi cabaran, tuan-tuan. Ini kat masjid. Kat masjid, dulu masjid negeri, tak? Banyak masjid komen. Dan ada pula jamaah komen. Berniaga dekat masjid, hari Jumaat. Nak larang pun tak boleh. Larang pun macam patut. Apa dia? Sampai pukul 1 dah azan pun dia tak berhenti berniaga lagi. Akhirnya banyak masjid, kita dah, insyaAllah kita akan keluar ke berkeliling kalau ada 2-3 tempat yang melampau. Kita ingatkan fungsi masjid. Mana-mana peniaga yang nak berniaga dalam pekarangan kawasan parking masjid ke tepi pagar masjid, memang untuk Jumaat. Kalau boleh 5 minit sebelum azan tu berhenti lah. 5 minit sebelum azan. Dia kata tak ada, tak apa, baru masuk waktu. Imam belum naik khutbah lagi tu. Imam khatib belum naik khutbah. Bila dia nak berhenti? Bila Imam Allahu Akbar baru dia nak berhenti berniaga. Macam tuan-tuan. Ini matlamat. Orang yang datang hari Jumaat pula, dia tengok warung ada, kena cendol. Apa dia buat? Tak apa, kita dengar khutbah dari jauh pun kita dah dengar dah. Khutbah kita dengar. Dia duduk kat meja mangku makan, dia dengar khutbah daripada jauh. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, apabila kamu dengar seruan azan memanggil kamu untuk bersolat Jumaat, segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Ini lagi azan, lagi antara azan dengan khutbah tu lagi sedap orang duduk, dia kata. Dia kata kita duduk kat masjid dengan duduk kat bangku ni sama je kita dengar. Ya betul, Ji? Jadi kalau adalah kita kata kalau ada peniaga-peniaga yang nak berniaga di bazar hari Jumaat, dia ada halangan pada saya. Tapi paris panduannya 5 minit sebelum azan berhentikanlah urusan perniagaan tadi. Tak ada, saya tak berniaga, isteri saya. Isteri pun menjadi gitu juga. Jawabnya memanglah orang perempuan tak wajib Jumaat, tapi merosakkan orang jamaah yang nak datang. Jawab, kalau boleh stop. Kita kat Mekah kenapa boleh buat? Tak kat sini. Lepas salat Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila kamu selesai saja salat, fantashiru fil ard. Bagi aja salam, doa sikit, wirid sikit, istighfar sikit, fantashiru fil ard. Maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wabtahu min fadlillah. Carilah apa nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah. Selesaikan sembahyang, cari. Itulah sebagai manusia yang mempunyai matlamat hidup dan tujuan hidup, bahawa dalam kehidupan yang kita lalui tadi ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sebalik ujian Allah, jangan kita fikirkan Allah jadikan sesuatu makhluk yang diharamkan tadi tidak ada makna dan tidak ada tujuannya. Tujuannya ialah untuk menguji. Itulah ujian untuk kita. Nakkan keuntungan atau hendakkan ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah ada dua.
Satu, menunaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita taat menunaikannya. Yang kedua, iaitu kita taat menahan diri kita daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata ibadat sekadar beramal. Meninggalkan apa yang dilarang juga ibadat. Meninggalkan apa yang dilarang juga mendatangkan pahala. Meninggalkan apa yang ditegah mendatangkan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang dilarang mendatangkan dosa. Meninggalkan apa yang diperintah buat juga mendatangkan dosa. Jadi dalam kehidupan kita ini, apakah yang dikatakan kebaikan? Kebaikan ialah kita mentaati segala apa yang diperintah oleh Allah untuk kita tunaikan. Yang kedua, untuk kita mentaati segala apa yang dilarang oleh Allah untuk kita jauhi dan tinggalkan daripada melaksanakan. Barulah itu kita namanya as-sam'u wa ta'ah. Kita menjadi orang yang mendengar, orang yang mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Insya-Allah tuan-tuan, itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Jadi kehidupan kita ini akan menjadi ujian sebagai manusia. Kita kena tahu bahawa jalan hidup orang yang berakidah, orang yang mempunyai pegangan agama yang benar, tahu siapa Tuhan, siapa tanggungjawab kita, maka kita akan tahu siapakah pencipta kita yang mutlak. Kita ni hamba, makhluk. Yang pencipta yang mutlak ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memahami tujuan akidah yang benar, matlamat pegangan yang betul, maka kita tahu kenapa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kehidupan kita ini dicampakkan saja kat dunia, pandai engkau lah? Tidak tuan-tuan, kehidupan kita ini adalah merupakan bermatlamat dan bertujuan. Apa kata Allah? Tidak aku jadikan manusia kecuali hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita akan menjadikan apakah hikmah dan rahsia kehidupan kita di muka bumi ini. Kita tidak ditinggalkan begitu sahaja. Dan kehidupan yang berakidah mengingatkan ke mana kita akan tuju selepas dipinjamkan seketika di atas muka bumi ini. Harta, pangkat, apa semua tuan-tuan, nikmat yang kita kecapi, satu hari nanti sikit-sikit akan ditarik. Dan pasti akan ditarik nanti last sekali kehidupan kita ni apa? Nyawa kita. Nyawa ni dipinjamkan saja kat kita tuan-tuan. Miliknya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ke mana kita akan pergi selepas kehidupan yang sementara ini. Maka orang yang berhidup mempunyai matlamat keyakinan yang betul, kita akan yakin bahawa kita akan dibangkitkan semula di alam barzah. Dan di alam barzah tadi, kita akan mengingati bahawa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Dan kita ada kehidupan yang selepas namanya mati, iaitu kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di yaumil mahsyar yang lebih kekal selama-lamanya kita di sana. Wa na'udzubillah, adakah kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana keingkaran, kemaksiatan, wa na'udzubillah, kekafiran manusia tadi? Ataupun kita diberikan nikmat, pahala, ganjaran yang besar atas ketaatan kita semasa hidup di dunia. Itulah yang menjadikan kita ini sebagai manusia yang mempunyai matlamat dan tujuan yang jelas kenapa kita berada di dunia ini. Apakah pentingnya? Pentingnya mengetahui peranan agama, akidah yang benar di dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah tuan-tuan, moga yang baik akan mendekatkan kita kepada Allah, yang baik kita jadikan sempadan untuk kita jadikan panduan,
yang silap ataupun kekurangan ataupun yang tadi saya mohonkan kemaafan daripada tuan-tuan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan ada satu soalan tadi. Zaman remaja saya sering meninggalkan solat. Mendengar satu ceramah mengatakan salat yang tertinggal tidak perlu diqada, memadai dengan bertaubat untuk membuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Okey tuan-tuan. Kalau kita tanya zaman ni ada dua tuan-tuan. Ada satu ibadat yang kita buat kerana kejahilan kita, kenakalan kita. Kadang-kadang tak mampu kita nak buat. Kita ni bermuhasabah. Bermuhasabah. Apa muhasabah? Atas kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan. Ada kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan seperti tinggalkan puasa, tinggalkan solat. Ada ketika sebenarnya kalau ada kemampuan boleh qada, qada lah. Tapi kalau tak boleh qada, nak bilang tak terbilang lagi dah. Jawabnya di situlah namanya konsep taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa makna taubatan nasuha? Iaitu kita melakukan keinsafan dan penyesalan di atas apa yang pernah kita lakukan atau kita abaikan zaman jahiliah atau zaman degil kita, zaman remaja kita. Ada kesilapan-kesilapan ulama mentafsirkan apakah yang dikatakan taubatan nasuha. Kita menyesali atas apa yang pernah kita tinggalkan atau pernah kita langgar apa yang Allah perintahkan. Yang pertama ialah tanamkan rasa menyesal. Misal nak qada tak termampu, tak? Sebabnya rasa penyesalan di atas apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua ialah berusaha untuk memperbaiki keadaan tadi. Ya, betul dulu aku tak semayang, tapi sekarang aku istiqamah. Jawabnya kita memperbaiki apa yang pernah, yang dulu kita abaikan. Syarat yang kedua, selepas daripada penyesalan tadi, kita melaksanakan tuntutannya tadi. Katalah kita dulu agak susah nak puasa. Jadi kita menyesal dulu. Ya Allah, menyesal aku. Kemudian kita bertaubat, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, keampunkan aku. Yang ketiga, kita berusaha menambah baik amalan-amalan kita selepas itu. Itu konsepnya ialah antara kita dengan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah penerima taubat. Tapi kalau manusia dengan manusia, jawabnya apa? Kena selesaikan juga hubungan kemanusiaan kita. Salah tutur kata, salah pinjam meminjam, apa semua pergi halal berhalal. Itu antara kita dengan manusia. Konsep taubat pelengkap antara salah kita dengan manusia. Kita kena berjumpa manusia tadi untuk memohon kemaafan. Walaupun manusia tu katakanlah mak kita, ayah kita, cikgu kita tadi, ya tak? Dia manusia. Memang kadang sifat manusia dia kata tak ada, aku dah maafkan dah. Tapi sebagai akhlak manusia, pergi cari. Tapi antara manusia dengan Allah, kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pemaaf. Yang terbaik kalau ada kemampuan, kita mengqadanya. Kalau baik, ada kemampuan. Tapi kalau tak ada kemampuan, jawabnya kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa-dosa itu tadi ialah antara kita dengan Allah. Selepas kita menyesali, menginsafi apa yang kita lakukan tadi, yang tidak kita buat, kita bertambah baikkan amalan-amalan kita selepas itu. Jangan diulang lagi kesilapan yang pernah dilakukan. Itulah. Kalau kata bab solat, tak terqada kita tuan-tuan. Tapi bila ada kelapangan, tak qada lah. Tengok apa nak buat ni, tak ada apa. Ada masa, ialah aku semayang niat, qada lah. Apabila, wallahu alam. Tapi kalau amalan tu semasa,
Amalan tu semasa. Kita ni kan kadang terleka kan, terlalai, tak apa semua semasa je. Sibuk sangat kerja kahwin sampai tak apalah boleh qada. Kalau ianya semasa, jangan kata tak apa. Ya walaupun tak apa tapi qada itu menjadi pelengkap tanda kemaafan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita memohon keampunan Allah semasa. Malamlah katakan, ya Allah aku tak apalah, Allah Maha Pengampun, tinggal aja. Tak. Padahal semalam tu. Tapi kalau 20-30 tahun yang lepas, kan kita kata banyak aku tak terqada. Jadi ada dua tuan-tuan. Kalau ianya kesalahan itu semasa, segerakanlah qada. Segerakanlah. Walaupun qada tu tak ada lah, kalau boleh tak ada istilah kita nak qada, tetapi ada kelemahan kita sebagai manusia. Semasa, qada lah. Tapi andainya ia adalah satu sejarah hitam kita, mohonlah keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada manusia dulu memang dialah kaki gangster, dialah kaki minum, dialah kaki judi, ya tak? Jawabnya tinggalkan. Dah, lepas ni aku tak nak buat lagi dah. Lepas ini aku tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, aku taubat dah. Tak nak buat lagi dah. Yang kedua, apa yang diperintahkan oleh Allah selepas itu, kita mentaatinya, menunaikannya. Meninggalkan dilarang, tidak disentuh lagi. Meninggalkan orang kata yang diperintah, sama sekali kita tidak tinggalkan. Kita menjadi hamba yang taat. Jadi kepada puan atau siapa yang bertanya tadi, insya-Allah kalau boleh qada, qada. Kalau tak mampu qada, mohonlah keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta macam fidyah puasa. Fidyah puasa. Tak tahu nak kira lagi dah. Dia kata nak kira macam mana Ustaz? Kalau dah kira-kira satu kontena lori saya kena beli ni. Duit pun tak ada. Saya pun penerima fidyah. Ya tak? Dia kata saya dah lah susah, tak ada kesedaran. Kita pun dah lah habis. Dalam fiqah mengatakan habis-habis. Apa yang dia ingat tu pun dah kira baik lah tu. Kalau dah tak mampu nak menunaikan fidyahnya. Itu menggantikan puasa yang ditinggalkan. Tapi bila dia kira-kira tengok, ada duit. Pencen ada dekat 200-300 ribu, simpanan ada, dia kata. Akhirnya kalau hutang dengan manusia kena bayar, hutang dengan Allah pun kita kena bayar juga. Cara bayar, ada yang boleh dibayar dengan fidyah, menggantikan makanan. Ada yang kena dibayar dengan qada. Tapi kalau tak ada kemampuan, bertaubat, beristighfar, itu adalah merupakan cara untuk mendapat keampunan Allah. Kerana kesilapan itu adalah kesilapan kita dengan Allah. Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Allah Tuhan yang Maha Mengetahui, Allah Tuhan yang Maha Pemaaf ke atas kesalahan hamba-hambanya seperti kita. Tapi jangan ulangi kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam. Moga yang baik datangnya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما من عندك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم